orang saja warga Bangladesh yang mendapat kerakyatan. Dan daripada itu 85 orang saja yang layak mengundi. Dan yang berdaftar mengundi 41 daripada 85. Lagi selebihnya 28 orang tak layak mengundi. Jadi di mana datangnya alasan-alasan mengatakan ada pengundi-pengundi daripada negara-negara luar yang diberikan kerakyatan dan boleh mengundi. Sedangkan jumlahnya tidak pun sampai sebagaimana didakwa oleh pihak pembangkang. Terima kasih. Pun yang Maran bagi sedikit laluan, saya nak tanya merujuk kepada persoalan yang sama. Apakah yang Muhammad Maran sedar bahawa mengikut pegawai kerajaan yang bertanggungjawab di Sabah dan Sarawak mengenai IC kad pengenalan ini, bahawa 130,459 kad-kad yang dipertikai diberikan di Sabah. Dan mereka ini didapati mengundi juga di Selangor, wilayah Persekutuan dan Johor. Apakah yang Muhammad Maran sedar bahawa pengurusi SPR sendiri, Tan Sri Aziz, mengumumkan dalam kenyataan media bahawa beliau sendiri akui ada pertikaian dan persoalan kehadiran 60,673 orang yang ada kad pengenalan yang dipertikai. Ini pengakuan daripada SPR sendiri. Terima kasih, Yang Muhammad. Yang pertama tadi menyoal macam pembangkang. Kita pula macam kerajaan. Tak apalah. Kalau kita mendapat kemudahan daripada kementerian-kementerian untuk maklumat dengan cara yang sungguh-sungguh, sudah tentu banyak pendarahan dapat dibuat. Dan sebab itu di akhir ucapan ini, oleh kerana ada soalan, saya mencadangkan itu bukan satu tribunal untuk postmortem pilihan raya umum 13. Di sana banyak salah-salah laku yang ketara yang dapat kami buktikan, bas yang dapat kami tahan di Terengganu sendiri, pengundi-pengundi di luar daripada negeri Terengganu, pengundi-pengundi yang tak cukup umur, pengundi-pengundi warga asing, malangnya warga Myanmar, pendatang yang pelarian yang patut diberi perlindungan, mereka juga digunakan sebagai pengundi-pengundi. Sekiranya tribunal ini dapat diwujudkan, dilantik anggota daripada pihak-pihak yang betul-betul dipercayai oleh semua pihak, saya kira akan ada satu pendedahan yang dapat kita lakukan. Dan sebabnya dijawab oleh Penguasa Pauh, Ketua Pembangkang. Itu satu bahagian kecil. Banyak lagi benda-benda yang besar yang boleh didedahkan sekiranya dapat diadakan tribunal ini. Dan sebab itu kerajaan mesti berani dalam melakukan perubahan terhadap konsep demokrasi di negara kita ini. Bahkan bukan sahaja dalam masalah daftar pemilih, nak tentu tarikh pilihan raya pun payah. Sepatutnya dalam amalan demokrasi SPR boleh menentukan tarikh pilihan raya lebih awal. Tahu ada negara yang 5 tahun dah tahu, 10 tahun, 4 tahun dah tahu. Ini seminggu lagi baru nak tahu. Tarikh pilihan raya teka-teki, seolah-olah dirancang lebih dulu supaya dibuat strategi. Parti yang memerintah itu betul-betul kukuh, betul-betul dapat melakukan persediaan yang lebih awal, yang betul masuk segala ceruk akar umum rakyat. Setelah jamin baru diumum tarikh pilihan raya. Ini konsep demokrasi yang menjamin satu parti untuk menang selama-lamanya. Banyak lagi salah laku. Saya balik pada masalah media dalam negara yang mengamalkan demokrasi yang sebenarnya kita melihat penjelasan bagaimana dia beri peluang kepada semua parti politik untuk menyatakan pandangan mereka dan rakyat boleh minta penjelasan. Sila. Terima kasih Marang. Saya tertarik dengan cadangan Marang untuk tribunal dan saya juga tertarik dengan kata-kata bahawa adil itu adalah konsep yang penting dalam Islam. Jadi apabila kita berkawan dengan saudara seperjuangan kita dari PAS, kita belajar bahawa dalam Al-Quran ada disebut dalam surah Al-Hud ayat ke-85 bahawa jangan kurangkan kepada manusia apa yang menjadi hak-haknya. Jadi saya nak tanya kepada Marang, adakah Marang setuju jika saya kata
sistem pengundian juga patut diperbarui kerana 51% pengundi telah mengundi Pakatan Rakyat, tetapi iaitu majoritinya pengundi Malaysia mengundi untuk Pakatan Rakyat menjadi kerajaan, tetapi malangnya kerana sistem pengundian kita yang berdasarkan sistem British first past the post, maka hasrat majoriti ataupun hak majoriti rakyat Malaysia tidak dapat kecapaian. Terima kasih. Ya, saya bersetuju. British juga membuat pembaharuan. Kita yang ikut British tak buat pembaharuan macam British. Bahkan British sendiri bila pilihan raya kita melihat media dia bebas, calon-calon dan menteri semua keluar TV. Semua keluar dan rakyat boleh soal. Penjelasan. Pemerintah boleh tanya. Ini Penjelasan, berlaku. Marang. Ya. Saya dapat penjelasan. Yang betul boleh bagi peluang saya 2 jam. Kalau bagi saya 2 jam, saya boleh bagilah boleh kepada dapat semua penjelasan ini. Sebab banyak perkara yang saya nak nak ucap ni, dan ini betul. Dan sebab itu perlu kebebasan media. Media di negara lain, contohnya dibenarkan parti-parti politik mempunyai channel sendiri dengan pengawasan kerajaan, pengawasan kalau ada salah laku. Tapi ada channel dia sendiri, TV dia sendiri, supaya boleh jawab. Ini kita tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kita mendengar tuduhan, tak boleh jawab. Gambar kita keluar, gambar ada mulut bergerak, suara tak ada. Macam mana rakyat nak dengar dengan adil? Ini yang kita alami. Kadang-kadang dipotong-potong, tak habis kita punya jawapan. Kemudian kerajaan yang menanggung tugas caretaker government dalam masa pilihan raya. Sepatutnya dia menanggung tugas, tak gunakan tugas dia untuk kempen. Ni guna tugas untuk kempen. Masa menanggung tugas ni guna jentera kerajaan, alat kerajaan, media kerajaan, resmi projek pecah tanah. Pecah tanah, bukan ada yang pecah tanah, ada yang projek terbengkalai untuk pilihan raya tahun 78. Contohnya lebuh raya Simpang Pulai antara Pantai Perak dengan Pantai Timur. Lebuh raya ni tak silap saya 30 tahun tak selesai. Lebuh raya Jabur pecah tanah dia raya tahun 99. Sampai sekarang tak selesai lagi lebuh raya ni. Seolah-olah projek ni digunakan untuk poster pilihan raya, bukan digunakan untuk menunaikan tanggungjawab dengan sepenuhnya. Kemudian politik wang masih berleluasa dalam pilihan raya. Kalau dalam pemilihan parti, mantan Presiden UMNO Tun Mahathir yang membuat kenyataan tidak senang dengan adanya politik wang dalam pemilihan parti, dia sendiri tak menyenangkan. Kita tak jamin penyakit ini tak dibawa masuk dalam pilihan raya. Sekiranya amalan ini dimasukkan dalam pilihan raya dengan politik wang, bagaimana kita nak pilih satu kerajaan yang bersih, yang adil? Oleh kerana itu, saya pindah kepada SPRM. Saja pengajian rasuah. Kita telah mengubah nama daripada BPR kepada SPRM. Seboleh-bolehnya ubah nama, bukan ubah nama saja. Mesti ubah dia punya jentera perjalanan dia, amalan dia, kuasa dia. Mesti diubah supaya SPRM dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Perlu dibebaskan daripada belenggu untuk bertindak dengan adil dan berkesan tersendiri dalam bidang kuasa dia. Tidak ada gangguan, tak lagi di bawah jabatan Perdana Menteri. Maka pegawai dan kekitangan perlu dipilih oleh dia sendiri, bukan di bawah sahaja pengetahuan awam, supaya bebas daripada bahkan bebas daripada peguam negara. Peguam negara ini tertakluk kepada peguam negara nak bawa wakil ataupun tidak. Supaya SPRM ini betul-betul bebas daripada campur tangan. Oleh kerana itu cukup dia punya pegawai, cukup dia punya keuangan, cukup dia punya, jangan keuangan tak cukup dia pun buat kerja yang sama juga. Ini tak boleh. Cukup keuangan dia cukup, kaki tangan dia cukup, bebas campur tangan. Kerana risuah adalah jenayah besar dalam syariat Islam. Mengikut syariat Islam, risuah ni jenayah besar. Walaupun dia tak masuk dalam jenayah kisah dan hudud yang dihakkan hukumannya,
tetapi jenayah besar. Sehingga disebut dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan rasuah. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kamu makan harta kalangan kamu secara batal, dan jangan kamu sumbangkan harta kepada pihak-pihak yang memerintah mengendalikan hukuman supaya kamu mendapat keputusan, menyebabkan kamu makan harta orang lain dengan cara yang berdosa dalam keadaan kamu mengetahuinya. Dan sabda Nabi SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat yang bagi rasuah, yang terima rasuah. Semua yang terlibat urusan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ar-rashi wal rashi finnar. Yang bagi rasuah, terima rasuah, semua dalam neraka. Menunjukkan betapa besarnya rasuah ni dalam Islam. Dan Islam mempunyai aspek bukan sahaja undang-undang lahir, termasuk aspek spiritual, perhitungan dosa dan pahala. Seorang yang rasuah walaupun dilepas daripada tindakan undang-undang manusia, tetapi tak dapat daripada undang-undang Tuhan, tindakan Tuhan di hari kiamat. Dan sebab itu dia lebih mendidik daripada undang-undang yang biasa. Dan sebab itu alangkah baiknya sekiranya dia dimasukkan di dalam undang-undang syariah, undang-undang syariah yang diberi kuasa yang lebih, tidak lagi di peraturan jadual 9 yang terhad, supaya hukuman yang bijaksana. Kan rasuah ni berbeza-beza, ada yang ikan jerung, ada yang ikan bilis. Dengan sebab itu ikan jerung tu hukumannya lebih berat, yang bilis ni hukuman lebih ringan. Jangan boleh bertindak ikan bilis saja, yang jerung dibiarkan. Ini tak boleh. Dengan sebab itu kita mengharapkan supaya perkara yang dapat secara sebaiknya. Dan untuk menjamin, kita harap supaya menteri-menteri terlebih dahulu isytihar harta. Harta sebelum itu hak dia itu. Lepas jadi menteri, isytihar harta dia. Menteri-menteri menjadi contoh Perdana Menteri timalan dia, isytihar harta terlebih dahulu, supaya dijamin dia punya pentadbiran dapat mengendalikan rasuah ini. Kemudian kita dapat melaksanakan pembangunan insan dengan sebaik-baiknya. Kerana dalam pembangunan insan ini kita tak cukup mendidik manusia dari lahir saja, perlu didik rohani dia. Di sinilah peranan bahagian agama, jabatan Perdana Menteri untuk membina roh insan dengan agenda-agenda dia yang lebih luas. Kita masih lagi warisan British. Islam dijadikan agama yang tak ada kuasa, agama yang tak ada keperkasaan. Dengan sebab itu perlu diberi keperkasaan kepada Islam di dalam mengendalikan urusan negara. Amalan warisan penjajah ni patut kita hapuskan. Amalan yang meminggirkan Islam. Islam hanyalah untuk upacara rasmi, bukan Islam satu agama yang ada kuasa untuk bertindak terhadap mereka yang memerintah yang berkuasa. Kerana kepada Islam Allah Ta'ala mengatasi pihak yang berkuasa. Dengan sebab itu peraturan Islam hendaklah diperkasakan lagi, ditinggikan lagi. Dan kita melihat kesan British ini bagaimana wujud. Contohnya ada ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani, jabatan agama tak boleh bertindak, tak ada Qadiani. Sikit ada masjid di kampung nak ada. Sikit boleh. Ya sila. Yang Muhammad Marang, pertama sekali saya tengok tadi ceramah tentang rasuah ni. Yang Muhammad tujukan kepada Barisan Nasional atau kepada semua orang. Sebab saya lihat ni rasuah ni Bangkang pun ada kan. Misalnya ni Ketua Menteri Bangkang pun ada, kerajaan pun ada. Untuk semua ada tu dulu pilihan raya kan, yang Perak tu rasuah tu kan. Ada semua. Yang keduanya, saya lihatlah minta penjelasan sikit. Apabila PAS dalam Bangkang ni, adakah Islam tu diletakkan tempat yang baik? Ataupun dia kena korbankan sikit lah. Macam kegunaan Kristian, perkataan Islam boleh pakai kan. Kebajikan kepada Islam, kepada kebajikan. Maknanya itulah soalannya. Terima kasih. Terima kasih kerana bagi bola tanggung. Bagi bola tanggung. Saya pernah membuat kenyataan dan pimpinan Bangkatan pernah membuat kenyataan membuka pintu kepada SPRM untuk menyiasat ketua menteri besar, Esko. Sekiranya ada rasuah, kita tak ganggu, sila siasat
dan sila ambil tindakan, dan pegawai rakyat mahu satu kerajaan yang bersih, yang adil, yang tak ada orang rasuah. Kita mengalu-ngalukan. Cumanya yang kita herankan, ada yang disiasat sejak tahun-tahun, bawa di mahkamah masih pilihan raya, lepas tu tak tahu cerita dia, masuk dalam lipatan sejarah. Perwaja sebagai contoh, Perwaja dia bawa masih pilihan raya umum tahun 2004. Lepas tu habis, orang yang berkenaan mati. Siapa mati orang tu lama sangat, kes dia. Banyak lagi hal-hal yang lain. Memang kita buka ruang. Bukan kejatuhan keadaan kita di Perak kerana politik wang. Kita alukan kerana mereka yang politik wang ni diambil oleh Barisan Nasional. Kita alukan. Kita mahu supaya kerajaan kita bersih dalam mengendalikan urusan dan dipilih dengan cara yang bersih. Qadiani, balik pada Qadiani tadi. Qadiani satu ajaran yang ditajuk oleh British di atas nama Islam, menonjolkan seorang yang Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani daripada India, zaman British dulu. British bagi duit dekat dia, kewangan cukup, dia bawa satu ajaran, dia bawa ajaran Islam yang baru, kemudian mengaku jadi Nabi baru, dan mewajibkan orang Islam mentaati ulil amri yang ada dalam Quran pemerintah. Ulil amri masa itu British lah. Orang Islam menjadi taat pada British. Dan dibawa kumpulan ini ke negeri kita, dan masih ada. Masih ada lagi, ada masjid dia sama dengan masjid orang Islam. Jabat Agama Selangor tak mampu nak bertindak, letak label saja tulis ini masjid Qadiani, tak boleh pergi. Itu saja, nak bertindak tak boleh. Kenapa? Kerana peruntukan perlembagaan yang tidak mengizinkan pejabat agama bertindak terhadap Qadiani. Pernah berlaku di Kedah, pejabat agama Kedah mengambil tindakan terhadap seorang guru yang menyebarkan Qadiani di Kedah. Bila dibawa ke mahkamah sivil, mahkamah membuat keputusan, pejabat agama tak ada kuasa untuk hukum terhadap Qadiani. Ini sebagai satu contoh di mana belenggu yang seperti ini mesti dipecahkan supaya kedudukan agama Islam diperkasakan. Kemudian tabung haji sebagai contoh. Ini peranan nak contoh Islam yang baik. Asalnya konsep tabung haji ini konsep khidmat, akhirnya jadi konsep korporat. Korporat mengatasi khidmat, menyebabkan oleh kerana semangat korporat terlalu tinggi, maka kita menghilangkan khidmat-khidmat yang sungguh-sungguh kepada jamaah haji daripada orang Islam yang nak menunaikan haji. Maka berlakulah berbagai-bagai perkara yang sangat mendukacitakan. Contohnya saya pernah mengalami ketika pergi haji beberapa tahun yang lalu. Oleh kerana saya tak melalui tabung haji, ada orang tunggu. Nak pandu jalan, nak keluar daripada airport, daripada tabung haji, tak. Kalau tak, dia tak layan. Pergi ke lain. Yang tabung haji saja dilayan. Pada tabung haji ini di bawah Jabatan Perdana Menteri, sepatutnya seluruh rakyat Malaysia dilayan. Begitu. Dan saya pernah mengalami orang sakit. Ini dah lama dah. Saya harap benda ini tak berulang. Ada orang sakit, perlu dia bawa, dia daripada swasta, perlu dia bawa, dia tanya tabung haji ke tidak, bukan daripada tabung haji, tak pernah layan. Terpaksa pergi dekat rombongan perubahan Thailand. Ini memalukan kita kalau hal macam ini berlaku. Saya tak mahulah. Ini tanggungjawab kerajaan untuk betulkan keadaan-keadaan. 3 minit lagi yang berman. 3 minit lagi. 3 minit. Dalam masa 3 minit ini saya nak sebut tentang konsep federalisme, supaya konsep di parlimen diamalkan dengan baik. Pantai Timur masih tak dilayan dengan baik. Malaysia Timur masih tak dilayan dengan baik. Apalagi kalau parti lain, bukan parti yang bersama memerintah. Parti yang bersama memerintah pun begitu juga Malaysia Timur. Konsep federalisme ini hendaklah diamalkan dengan baik. Kita tak mahu jadi Pakistan kepada Bangladesh dan Pakistan. Macam itu. Ini kerana konsep federalisme yang tak baik. Yang kedua, masalah Palestin. Masalah Palestin, saya harap kajian memberi satu perhatian yang serius. Sekarang Masjid Aqsa sedang dalam ancaman. Israel nak roboh Masjid Aqsa. Kiblat yang pertama orang Islam. Kajian perlu ambil perhatian serius. Yang kedua tentang Myanmar, hak tentang kemanusiaan orang-orang Islam yang dibunuh
di Myanmar, ini juga perlu diambil tindakan melalui saluran-saluran antarabangsa, banyak pelarian, biar ambil atas sifat kemanusiaan yang atas sifat nak menang pilihan raya jadi pengundi. Macam saya sebut tadi, sifat kemanusiaan. Yang ketiga tentang Bangladesh, di sana ada pemimpin-pemimpin Islam Bangladesh yang ditahan kerana balas dendam perpecahan Pakistan dulu. Kerana ada kumpulan ni dia tak sokong Pakistan berpecah, dia mahu Pakistan bersatu, Pakistan berpecah. Jadi Bangladesh, orang tak setuju ni ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Padahal mereka ikut sama dalam aman dan demokrasi di Bangladesh. Dan kita harap kerajaan Malaysia mengambil langkah kemanusiaan yang serius dalam perkara ini. Sekian, terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih. Pengerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya Azalina Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang, memohon untuk menyokong usul menjunjung kasih ke atas titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong sempena pembukaan Parlimen yang ke-13. Tuan Yang Dipertua, Seri Paduka Baginda Agong telah mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai ahli-ahli yang berhormat. Oleh yang demikian, wajarlah kita sebagai ahli yang berhormat untuk meletakkan rakyat melebihi politik. Dengan izin, people above politics. Sepatutnya kita sebagai ahli wakil rakyat, ahli-ahli yang berhormat, walaupun kita ni daripada parti politik, apabila kita telah mengangkat sumpah menjadi wakil rakyat, perlulah rakyat itu diutamakan dan bukan parti politik di dalam dewan ini. Ada orang pernah berkata, Tuan Yang Dipertua, rakyat itu akar, perintah itu pohon. Tak ada akar, maka tiada pohon. Bererti kalau rakyat tidak menyokong kita, tidaklah adanya kerajaan bagi kita. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli wakil rakyat daripada Pembangkang telah menekan tentang berkenaan dengan perkataan popular vote. Mereka menyatakan bahawa Pakatan Rakyat mendapat popular vote yang lebih besar daripada Barisan Nasional. Kononnya popular vote ini bererti rakyat mahukan Pakatan Rakyat menjadi kerajaan dan bukan Barisan Nasional. Tetapi Tuan Yang Dipertua, kalau kita tengoklah, sepatutnya apabila mereka memasuki arena pilihan raya, tidak pernah disebut oleh Pakatan Rakyat tentang perlunya proportional representation dengan izin, ataupun dikatakan popular vote. Mereka bertanding pada prinsip sistem berparlimen, bererti kerusi yang ditandingilah yang akan menentukan kerajaan yang akan memimpin. Itu sebabnya kalau kita tengoklah analogi Tuan Yang Dipertua, seperti negara ASEAN ataupun United Nations dengan izin bangsa-bangsa bersatu, kita tengoklah, kalau kita nak kira daripada negara yang besar mempunyai rakyat yang ramai, mempunyai undi yang banyak, agak susahlah bangsa-bangsa bersatu tersebut. Contohnya, negara ASEAN dengan izin, Malaysia mempunyai 25 juta rakyat, Singapura 5.3 juta, Indonesia 245.9 juta, Filipina 92.3 juta, Thailand 64.6 juta, Vietnam 90.3 juta, Cambodia 14.9 juta. Cuba Tuan Yang Dipertua, dengan izin, kalau kita tengoklah pada konsep proportional representation, bererti dalam negara ASEAN, Singapura lah paling tak boleh dapat undi, negara Indonesia lah yang perlu mendapat undi paling banyak. Tetapi tidak berlaku. Itu sebabnya dalam isu ini saya ingin menyatakan bahawa apa yang telah dipertekankan oleh mereka ni agak, kata orang, tidak memadai lah dalam keadaan senario politik kita pada hari ini. Tuan Yang Pertua, dalam isu keselamatan negara, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Perdana Menteri dan juga pada Menteri Pertahanan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada pengerang sahabat saya yang beri laluan. Saya tertarik dengan kenyataan awal Yang Berhormat di awal ucapan Yang Berhormat tadi, yang mengatakan bahawa sebagai pemimpin, apa yang perlu dipentingkan oleh kita adalah rakyat, bukan parti yang kita wakili dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah di atas satu pendekatan yang cukup baik ini. Cuma persoalan saya, Tan Sri Yang Dipertua, saya nak tanya pengerang ni, adakah pengerang menujukan soalan ini kepada pihak kerajaan
yang sekarang ini nampaknya tidak memberikan layanan yang sama antara rakyat di negeri-negeri yang sokong Barisan Nasional dengan rakyat yang memberikan sokongan dan menjadikan pembangkang sebagai kerajaan negeri. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Kota Baru. Sebenarnya Kota Baru ni agaknya tak begitu mendengari perbahasan yang telah dibentangkan oleh Ketere, yang mana Ketere telah menyebut berbanding dengan negeri-negeri yang lain, negeri Kelantan tu boleh dilihat walaupun di bawah jajahan kerajaan pembangkang mendapat bantuan yang paling tinggi dalam negeri-negeri yang diperintahkan oleh kerajaan. Keduanya pada Kota Baru, saya nak sebutlah duit BRIM tu yang diberi oleh kerajaan Barisan Nasional, tak kisah rupa sokongan politik, jantina, asalkan dia tak mampu, kerajaan bantu. Tak pernah saya sebagai wakil rakyat Barisan Nasional tanya penerima BRIM, awak ni sokong UMNO ke sokong PAS? Sokong UMNO ke sokong keadilan? Sokong UMNO ke sokong parti DAP? Tak pernah bertanya soalan tersebut. Semua rakyat disamakan asalkan rakyat tu memerlukan bantuan. Jadi Kota Baru, saya minta maaf lah, mungkin kepahaman Kota Baru ni agak lambat setahun. Dengan izin. Keselamatan negara, saya nak merujuk pada isu Eskom dengan Exxon. Saya memang cukup banggalah dengan kewujudan di Lahad Datu, adanya keadaan khas keselamatan. Bukan saja boleh dilihat pada faktor keselamatan, boleh juga dipertekankan kepada kemasukan pendatang asing. Saya nak timbul di sini, teguran saya kepada Kementerian Dalam Negeri, terutama sekali bagi kawasan-kawasan yang bersepadan laut seperti di Pengerang. Kami ni di Pengerang ni boleh dilihat banyak kemasukan pendatang asing parti melalui laluan tikus. Setiap kali saya jadi wakil rakyat, saya bahas lalu laluan tikus ni saya akan sentuh. Jadi kemasukan laluan tikus ni, kematian berlaku disebabkan tidak mengikuti jalan yang dinyatakan yang lebih selamat. Kematian ini menyebabkan ramai parti-parti berhadapan dengan cabaran, terutama sekali ribut, taufan dan juga hujan-hujan yang begitu lebat dalam kawasan pengairan. Jadi saya nak tanya kepada Kementerian Dalam Negeri, kenapa Singapura yang bersebelahan dengan persekitaran sempadan di kawasan Parlimen Pengerang boleh mengurangkan kemasukan pendatang-pendatang asing? Apa yang hebat sangat kerajaan Singapura ataupun Jabatan Laut Singapura yang mana kemasukan pendatang asing tu lebih kurang daripada kemasukan pendatang asing yang masuk ke negara Malaysia? Jadi saya nak tanya, kenapa? Apakah berbeza dalam aspek teknologi ataupun pegawai mereka yang lebih cekap ataupun kerana kemungkinan mereka tidak berminat dan memang begitu serius untuk menghalang kemasukan pendatang asing? Dan dalam kawasan Parlimen Pengerang ni, kalau kita tengok yang begitu dekat dengan Pulau Batam, begitu dekat dengan Pulau Bintang, macam-macam kemasukan pendatang asing tanpa izin yang kadang-kadang menggadai nyawa mereka untuk mencari rezeki. Jadi saya ingin menyata di sini bahawa dalam perkara ini saya berharap kementerian bolehlah melihat dalam bentuk yang seakan Eskom dengan Exxon supaya dapat diwujudkan dalam kawasan yang mana berhadapan dengan kemungkinan kemasukan pendatang asing yang begitu mudah seperti yang berlaku dalam pengairan laut di kawasan Parlimen Pengerang. Tan Sri Yang Di-Pertua. Oh, mencelah. Izinkan. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Pengerang memberi laluan. Saya ingin bertanya kepada Pengerang, Kota Tinggi juga melihat bahawa persekitaran perairan yang besar dari Kota Tinggi, Pulau Sibu terus ke Singapura sampai ke Pulau Pisang, Pontian, terdedah dengan izin porosity ini dan terdedah juga dengan kehadiran kapal-kapal yang diletak di perairan antarabangsa, tetapi boleh menimbulkan security threat kepada kita sekiranya kapal-kapal itu dibiar terlalu lama tanpa pemantauan. Dan juga apa pandangan Pengerang memandangkan pembangunan di Selatan Johor yang begitu besar akan menjurus kepada kehadiran begitu ramai pekerja-pekerja asing, contohnya di Pengerang, sewaktu pembinaan akan melibatkan 100,000 hampir. Jadi apakah langkah-langkah memastikan ini dapat keselamatan ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin? Terima kasih. Terima kasih Kota Tinggi.
Memang betul Kota Tinggi, dengan adanya projek rapid yang begitu besar, antara cabaran yang berhadapan dengan masyarakat setempat, Tan Sri Yang Di-Pertua, ialah berkemungkinannya pendatang asing diberikan pekerjaan selain daripada orang tempatan. Ini disebabkan dengan kemasukan yang begitu mudah, pendatang-pendatang asing yang bekerja mungkin secara halal ataupun secara haram, yang menyebabkan itu pun menjadi satu isu yang mana rezeki orang tempatan diketepikan kerana syarikat yang menggajikan pekerja asing mahukan keuntungan yang lebih besar. Dengan izin, saya sambung Tan Sri Yang Di-Pertua. Atas kesimpulan yang saya sebut tadi berkenaan dengan isu keselamatan, ingin saya mengingatkan kepada ahli-ahli yang berhormat, jalan kemerdekaan kita dalam negara Malaysia ini tanpa banyak nyawa terkorban. Berbanding dengan Indonesia, kemerdekaan yang dicapai pada tahun 1945, dengan Filipina pada tahun 1946 selepas Perang Dunia Kedua, dengan Cambodia melalui 2 juta kematian antara tahun 1975 hingga 1979 akibat keganasan pejuang Khmer Rouge, maka kita tahu dan kita harus menerima hakikat bahawa negara Malaysia antara negara yang memang dalam proses keamanan yang begitu dicintai oleh rakyat. Itu sebabnya saya berharap dapat mengingatkan sahabat-sahabat, wakil-wakil rakyat, kerajaan dan juga pembangkang bahawa semangat satu Malaysia yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah sebenarnya semangat berakyat majmuk negara kita. Bila kita bercakap tentang erti satu Malaysia, kita perlu kekalkan antara yang lebih penting bila bercakap tentang satu Malaysia, kita perlu kekalkan kepahaman kita kepada prinsip rukun negara. Dan di dalam prinsip rukun negara, Tan Sri Yang Di-Pertua, kedaulatan undang-undang. Jadi saya berharaplah wakil-wakil rakyat daripada meja pembangkang, kalaupun nak bantah, ikutlah undang-undang. Janganlah ajar anak-anak muda kita melanggar undang-undang, kerana ini akan dalam masa terdekat menjahannamkan masa depan negara. Tan Sri Yang Di-Pertua, transformasi Felda pada hari ini, Duli Yang Maha Mulia Agong telah bertitah kewujudan pelan transformasi Felda menjadi tunjang utama kepada hala tuju Felda. Saya sebagai wakil rakyat dalam kawasan 70% pengundinya adalah penuka-penuka Felda, begitu bangga dengan pelan transformasi Felda yang telah memantapkan program pendidikan dan latihan kepada generasi baru untuk lebih berkemahiran, berinovatif dan berkualiti. Saya mengucapkan tahniah kepada ahli Parlimen Jempol selaku pengurusi Felda kerana berjaya memimpin Yayasan Felda sehingga diperakui oleh City and Guilds London apabila badan berpusat di United Kingdom itu membuat keputusan memuatkan logo Yayasan Felda pada setiap sijil kemahiran lepasan pelajar yang dikeluarkan CNG Guilds. Inilah yang boleh kita lihat sebagai langkah transformasi. Daripada pelan transformasi Felda ini, saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyediakan generasi-generasi muda Felda, terutama sekali dalam kawasan Parlimen Pengerang, supaya lebih bersedia berhadapan dengan tuntutan projek rapid. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam sektor minyak dengan gas, ini boleh dilihat sebagai salah satu daripada 12 NKEA dengan izin National Key Economic Area di bawah ETP. Antara tahun 2010 hingga 2020, NKEA ini boleh dilihat akan mendapat 131.4 bilion dengan izin gross national income. Dalam sektor minyak dengan gas, 52,300 kerja-kerja akan ditawarkan. Walau bagaimanapun, daripada kajian dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua, kita, negara Malaysia masih berkurangan dalam sektor-sektor tersebut, terutama sekali dengan izin kategori-kategori sedemikian. Pertama, petroleum engineers, chemical engineers, CNS engineers, electrical and instrumentation engineers, marine related engineers, material engineers, pipeline engineers, coast control engineers, geologists, deck officers, offshore specialties, finance and asset management professionals, facilities management professionals, health safety and environment officers, supply chain management professionals dengan izin. Begitu banyak kerja-kerja kosong ni perlu diisi. Dan harapan saya Tan Sri Yang Di-Pertua, pengisiannya adalah anak tempatan, khasnya anak-anak penuka Felda. Kalau kita lihat Tan Sri, saya ingin mengambil contoh daripada negara. Terima kasih
Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih pengerang. Beliau baik dengan saya. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, nampaknya pengerang ni cukup berbangga dengan projek besar di Pengerang, iaitu Rapid Pengerang ini. Walaupun projek ini telah mendapat tentangan yang begitu hebat daripada penduduk tempatan, penduduk Pengerang, NGO-NGO, pencinta-pencinta alam sekitar dan sebagainya, atas beberapa isu, antaranya isu alam sekitar, isu pemilikan tanah oleh penduduk tempatan, isu kehilangan kampung warisan, dan yang saya dengar baru-baru ini pula isu tanah kubur juga dibangkitkan oleh penduduk tempatan ini. Dan angkara ini ataupun perkara ini telah mengakibatkan ada syarikat-syarikat besar yang mengadakan usaha-sama dengan Petronas untuk projek Rapid Pengerang ini telah menarik diri disebabkan oleh bersimpati dengan keluhan rakyat di Pengerang ini. Antaranya sebuah syarikat daripada Germany yang bernama Badische Anilin and Soda Fabrik, BASF, yang telah menandatangani satu perjanjian dengan Petronas pada 5 hari bulan 3 tahun 2012, projek bernilai 4 bilion ringgit. Jadi syarikat-syarikat luar negara pun amat peka terhadap isu-isu yang dibangkitkan untuk pembangunan yang tidak terkawal, yang menjejaskan kehidupan rakyat seumpama ini. Adakah Pengerang boleh memberikan penjelasan mengenai masalah yang berlaku ataupun yang dialami oleh rakyat jelata di Pengerang dan mendapat tentangan? Terima kasih. Pengerang, tambah sikit boleh. Saya nampak ada pencerahan dari segi pendirian. Mengapakah PAS di negeri Johor boleh bersetuju dengan projek Rapid ini, manakala Yang Berhormat rasa mahu membantah projek? Tan Sri Yang Dipertua, dengan izin. Tanya saya, you asking, ya, dengan izin. Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua. Saya amat terima kasih pada Kota Baru lah, kerana tanya saya soalan yang memang saya telah jawab tahun lepas. Jadi Kota Baru ni baru, calon baru Kita ucap dia tahniah sebab dia tanya soalan yang kita dah jawab. Tapi saya jawab sekali lagi sebab saya sayang pada dia. Dia abang saya di Universiti Melaya, Fakulti Undang-Undang. Abang, saya jawab. Abang. Tapi masa universiti dia tak ajak saya dating. Abang, ni adik yang jawab. Ada apa-apa ke ni? Abang, saya jawab abang. Tan Sri Yang Dipertua. Ahli Parlimen Pengerang, Wakil Barisan Nasional menang 87.3% undi. Calon keadilan kalah. Calon bebas kalah. Bererti rakyat Pengerang menyokong calon Barisan Nasional yang bawa projek Rapid melalui kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu yang popular, Pengerang popular. Isu ni sebenarnya Kota Baru, masalah tanah dah selesai. Orang Pengerang macam-macam duit, tambah cawangan isteri, tambah kereta, macam-macam kereta. Berjuta-juta ringgit. Tan Sri Yang Dipertua. Pertama. Isu alam sekitar. Pengerang boleh bagi sikit. Bolehlah saya jawab Kota Baru dulu bang. Satu-satu. Ya abang banyak pasal nak bertanding ketua wanita kena panggil abang. Zokong. Maaf Tan Sri gurau pasal dah nak kat pukul 12 orang tengah lapar. Jadi Tan Sri dalam isu ni Kota Baru berkenaan dengan alam sekitar kita dah jawab. Isu alam sekitar sebenarnya isu yang dalam proses penyelesaian. Masalah baru-baru ni dalam isu alam sekitar yang menjadi kelang kabut tu disebabkan oleh konsultan yang bawa projek daripada negara Taiwan tu. Dia sebenarnya menjemput orang tertentu dalam perbincangan alam sekitar. Masalahnya wakil rakyat Parti Pembangkang semua hijack mesyuarat-mesyuarat yang diadakan alam sekitar. Masalahnya konsultan ahli Parlimen Pengerang dia tak jemput. Kalau ahli Parlimen Pengerang jemput, kita boleh bawa beribu-ribu penyokong daripada Barisan Nasional di negeri dalam kawasan Pengerang yang akan menunjukkan sokongan kepada semua isu yang berlaku dalam projek Rapid, termasuk isu alam sekitar. Tuduhan demi tuduhan kepada kematian dugong dan sebagainya, saya dah jawab. Kawasan Parlimen Pengerang, pengairan daripada dulu
penuh dengan kapal-kapal dagang. Dah berpuluh tahun. Dugong memang tak ada dalam pengairan tu. Yang ada kat belakang, iaitu dalam kawasan pengairan Sungai Johor. Itu ada dugong. Jadi isu alam sekitar yang dibawa ni telah dijawab dan kita telah terangkan. Dan kadang-kadang dengan izin saya terpaksa berkata, salah faktar yang dibawa oleh parti pembangkang dalam semua isu sengaja nak mengapi-apikan rakyat. Tapi alhamdulillah pilihan raya, rakyat Pengerang yang dicocok dan macam-macam memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional. Pak Johor tak sokong lah. Pak Johor tak rakyat sokong. menyokong projek kerajaan Barisan Nasional. Ini bukan projek Linas di Pengerang. Yang jadi masalahnya Kota Baru, saya nak sebut satu ni, Petronas. Saya setuju, saya boleh cakap hari ni. Petronas ni masalah Tan Sri Yang Dipertua. Mana tak masalah. Dia buat projek, dia tak kira isu orang tempatan. Yang nak selesaikan kerajaan negeri Johor. Yang nak selesaikan UMNO. Nak selesaikan isu-isu tempatan, alhamdulillah telah diselesaikan. Jadi pemindahan ni dalam proses akan berlaku. Jadi apa yang berlaku dalam projek Rapid ni, sekarang ni isu yang baru timbul ni masalah isu air. Dan saya diberitahu bahawa Petronas akan berbincang dengan kerajaan negeri. Yang ini saya tak campur sebagai ahli parlimen dalam isu air dan sebagainya. Tapi menyeluruhnya, Tan Sri Yang Dipertua, yang saya sebut tadi dalam perbahasan saya, projek Rapid ni yang berharga berbilion ringgit wajib meletakkan pemuda dan pemudi tempatan untuk merasa kesenangan daripada projek ni. Kalau kita lihat secara umum Tan Sri Yang Dipertua, Pengerang, boleh bagi lubang sikit? izin kan? Terima kasih. Ketua, terima kasih Pengerang. Untuk makluman Pengerang, sebenarnya mengatakan projek ni dah selesai isu tak betul. Sebab kes berkaitan dengan projek ini telah dibawa ke mahkamah. Dan mahkamah pun telah membenarkan leave application untuk para penduduk di sana mencabar projek tersebut. Saya tahu ni sebab saya juga terlibat sebagai peguam pada kes itu. Jadi untuk nak mengatakan tak ada isu lagi di Pengerang itu tak betul. Keduanya saya nak tanya kepada Pengerang. Pengerang sedar tak bahawa kawasan di Pengerang itu, bila kata-kata dapat undi Pengerang itu, kawasan yang terlibat itu ialah kawasan di Pengerang, iaitu di Sungai Kapar, Sungai Rengit itu tidak adanya Penoka Felda. Jadi untuk mengatakan dapat sokongan rakyat Pengerang itu, kita kena faham di kawasan yang tempat Rapid itu tak ada Penoka Felda. Jadi Pengerang dapat undi daripada Penoka Felda di kawasan luar daripada Pengerang itu. Di kawasan Sungai Rengit itu yang ramai orang-orang Cina, orang-orang bukan Melayu. Saya rasa Pengerang setuju dengan saya, undi kepada Pengerang jauh merosot. Jadi maknanya bantahan di atas isu itu telah kuat. Dan saya juga ingin menyatakan di sini Pengerang bahawa sepatutnya Pengerang patutnya bersama-sama dengan penduduk untuk mengekalkan kawasan Pengerang itu, kawasan Rapid itu sebagai kawasan yang patutnya dikekalkan sebagai tapak warisan. Sebab di situ adalah kawasan yang cantik, pemandangannya, pantainya cantik. Sepatutnya, dan lagi sejarahnya ada dikatakan, ada sejarah menunjukkan bahawa Marco Polo ada melalui kawasan tersebut. Jadi ini semua sepatutnya menjadi kebanggaan kita. Sepatutnya dikekalkan sebagai kawasan warisan. Setuju tak dengan saya? Terima kasih. Sepang Tuan Pengerang berapa kali Sepang? Tak payah cakap Janganlah Sepang cakap banyak. Ini bukan Sepang, ini Pengerang. Biar saya terang. Sepang tanya saya soalan, saya jawab. Duduklah. Tak payah cakap lah. Saya orang situ. Ya, saya jawab. Satu, saya adalah tapak warisan di situ. Tak payah cakap pasal itulah. Saya kesian betul lah pembangkang ni Tan Sri Yang Dipertua. Masalah pembangkang ni, dia tanya soalan, kita nak jawab, dia marah. Dia nak semua dia je betul. Itu sebab dia suka membutakan rakyat dengan kebenaran. Saya nak jawab Tan Sri Dipertua dengan izin. Pertama, berkenaan dengan tapak warisan, manalah ada tapak warisan, oi. Yang Sungai Rengit, yang Sungai Kapal, yang Kampung Jawa yang dia cakap tu, sepanjang-panjang itu adalah tempat pelabuhan kapal-kapal dagang nak masuk Singapura. 300-400 kapal-kapal besar parking nak masuk Singapura berpuluh tahun. Pertama, sebab Singapura ni nak masuk Sepang kena basuh kapal dulu. Dia basuhlah kapal dekat tepi pengairan Pengerang, penuh tumpahan minyak yang jadi mangsa nelayan di kawasan Pengerang. Jadi dengan adanya projek Rapid, nelayan kawasan Pengerang ni boleh dinaikkan taraf menjadi mereka yang terlibat dalam perniagaan minyak dan gas dalam aspek yang bawah. Kita kerajaan Barisan Nasional tak
tak nak memiskinkan rakyat macam kerajaan pakatan. Masalah dia suka miskinkan rakyat. Kita tak nak, kita nak kayakan rakyat. Kes mahkamah yang dia cakap ni, saya nak jawab kes mahkamah tak boleh jawab. Macam-macam kes mahkamah yang buat dah selesai, menang pula kes dalam bicara dalam bidang kuasa kerajaan. Kes nelayan, tumpahan minyak, masalah papasan, semua dalam proses penyelesaian. Jadi bila Sepang cakap tentang tapak warisan, manalah kat tepi laut kapal-kapal dagang tu nak jadi tapak warisan. Yang tapak warisannya belah Johor Lama, dekat dengan Kota Tinggi. Itu tapak warisan. Itulah sebenarnya yang cerita-cerita sejarah tu berlaku. Yang di sini, kawasan Parlimen Pengerang, kalau kita tengok secara menyeluruh, kawasan ini daripada dulu adalah daerah pendidikan. 2 Dewan Undangan Negeri, Don Penawar, Don Tanjung Surat. Pengundi bukan Melayu 10%, pengundi Melayu 90%, Felda 70%, Don Tanjung Surat, kawasan kampung tradisional yang menang calon Don Barisan Nasional. Siapa kata Barisan Nasional kalah? Parlimen menang, Don menang. Pengerang, berarti penjelasan Pengerang memang mengakui dan menyokong bahawa kerajaan Barisan Nasional membawa kejayaan pada rakyat. Di dalam isu ni, mohon laluan penjelasannya. Pengerang, Rafizi, saya lupa dia ni akan jadi manager kempen saya bertanding ketua wanita. Terima kasih. terima kasih. Pengerang, saya menawarkan diri untuk membantu Pengerang menjadi ketua wanita UMNO selepas ini insya-Allah. Cuma sebelum itu mohon penjelasan Pengerang mengenai 2 perkara yang Pengerang bawa. Satu ialah pampasan dan satu ialah tentang Petronas. Saya sedia maklum bahawa Petronas sering dan dalam pelaksanaan kes rapid, Petronas mendahulukan wang kepada kerajaan negeri Johor untuk menyelesaikan soal pampasan. Yang terbaru ialah didahulukan sebanyak 300 juta yang tak silap saya dipindahkan kepada kerajaan negeri Johor beberapa bulan sebelum pilihan raya umum yang lalu. Yang menjadi persoalan dan isu selama ini dalam mana-mana projek pun seperti ini adalah apabila pampasan yang dibayar oleh Petronas kepada kerajaan negeri itu, kemudian kerajaan negeri tidak membayar sepenuhnya kepada penduduk. Jadi timbul ketidakpuasan kerana pampasan itu dikira murah. Itu berlaku di Kertih, itu berlaku di Melaka dan tempat-tempat yang lain. Jadi saya mohon jaminan dan juga pendapat Pengerang, apakah setiap 1 sen pampasan yang diberikan oleh Petronas, yang itu jugalah akan diberikan kepada penduduk Pengerang dan tidak ada 1 sen pun yang akan diambil oleh kerajaan negeri Johor daripada rakyat yang mendapat pampasan itu. Terima kasih. Terima kasih Pandan. Terima kasih kerana tawar menjadi kempen manager lawan ketua wanita. Terima kasih Jadi tak tahulah sama ada Pandan nak masuk UMNO, silalah masuk di UMNO Pengerang. Saya ketua bahagian. Dalam isu ni Pandan, saya nak terang. Bila pampasan diberi oleh kerajaan negeri memberi pampasan bukan saja di aspek tanah, tapi ayam, itik, reban, pokok, daun, kayu, segala-galanya atas tanah dibayarnya pampasan. Hari ini pampasan yang diterima oleh orang kampung dalam kawasan yang terlibat ini boleh dikata dalam berjuta ringgit. Kalau nak bersoal saya 300 juta daripada Petronas pada kerajaan negeri, saya tak ada pengetahuan. Saya ahli parlimen kerajaan, persekutuan. Tetapi yang saya tahu, pampasan telah dibayar dalam semua aspek tanah-tanah orang tempatan, bukan saja tanah peribadi, tanah perniagaan, termasuk juga bangunan kerajaan, balai polis, pejabat-pejabat agensi kerajaan, semuanya dibayar pampasan. Jadi mungkin 300 juta ni yang disebut oleh Pandan ni mungkin melingkungi semua aspek tersebut. Saya menyatakan dalam kawasan Dewan Parlimen, saya tak boleh menipu, saya tak tahu macam mana yang dibayar, tapi yang saya tahu sebagai ahli parlimen, memang ramai yang puas hati sebab mendapat pampasan yang begitu banyak. Itu sebab saya sebut awal-awal tadi pada Pandan, tambah cawangan pun ramai, kereta baru, pergi umrah tiap-tiap tahun, macam-macam. Mereka mendapat kejayaan dan juga kekayaan daripada projek rapid iaitu bayar pampasan. 2 minit. Tan Sri Petua kena tolak, dia orang tanya saya soalan. Kalau saya tak jawab, dia kata saya takut. Saya jawab, Tan Sri Petua tak boleh dah bagi saya 2 minit. Dengan izin Tan Sri Petua. Berkenaan dengan isu rapid ni, saya nak tekankan tentang isu pendidikan vocational. Saya nak bagi contoh di New Zealand. Negara New Zealand mendidik anak-anak tentang isu kemahiran vocational daripada 15 tahun. Mereka akan belajar selama 7 tahun.
Daripada pendidikan vocational ini, dalam bidang-bidang, katakan sebagai contoh dengan izin, welding, engineering, electrical, mechanical, civil, chemical, construction, distribution, logistik, katakan sebagai contoh. Daripada 15 tahun, mereka dididik kemahiran tersebut. Mereka buat tiap-tiap tahun khusus practical attachment dengan izin. Lepas 7 tahun, mereka akan menjadi graduan dalam kemahiran tersebut. Jadi soalan saya kepada Kementerian Pelajaran, dalam isu rapid yang berlaku dalam kawasan Parlimen Pengerang, kenapa tidak boleh anak-anak di sekolah dalam kawasan Felda sebagai contoh, daripada darjah 1 sampai ke tingkatan 5, kita didik mereka dalam industri petrokimia. Kita beritahu anak-anak kita untuk belajar dalam industri tersebut menjadi kepakaran dalam mana-mana tahap. Yang akan menjadi realisasinya, anak-anak ini boleh diberikan untuk bekerja dalam bidang kemahiran yang dituntut dalam industri minyak dengan gas. Jadi saya mencadangkan perkara ini, kalau tidak, Tan Sri Ketua, anak-anak kita graduan universiti, keluar universiti, kerja tak dapat. Keluar universiti, bekerja bukan kepada kemahiran yang mereka buat semasa belajar di universiti. Jadi kalau kita ada industri minyak dengan gas yang memerlukan upstream dengan downstream punya aspek perniagaan, berilah peluang pada anak-anak mereka, khasnya anak-anak penoka, Felda dalam pelan transformasi Felda, libatkan isu petrokimia, mendidik anak-anak supaya pendidikan vocasional, kemahiran anak-anak ini boleh diikat pada tahap sarjana, dan anak-anak inilah yang akan manfaat dan bekerja dalam kawasan petrokimia tersebut. Tan Sri Yang Ketua, sebelum saya akhiri, saya nak sentuh tentang isu pembangunan luar bandar. Duli Yang Maha Mulia Agong telah menyebut kerajaan nak tengok rakyat mempunyai rumah. Saya sebagai ahli parlimen pada hari ini nak tegur kepada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Kejora ni dipertanggungjawabkan dalam akta dia tahun 1972 untuk membangunkan sosioekonomi luar bandar. Tan Sri Yang Ketua tahu tak hari ini, bukan Kejora tetapi anak syarikat dan juga koperasi pekerja-pekerja Kejora mewujudkan usaha sama dengan syarikat-syarikat swasta yang menyebabkan harga perumahan dalam kawasan di Parlimen Pengerang melonjak beribu ringgit. Sebagai contohnya, kita mempunyai projek di Taman Desaru Utama, rumah double story terrace, double story link house dengan izin 330,000. Semi D dengan izin 700,000. Banglo jangan sebutlah 1.2 juta. Manalah orang kawasan Parlimen Pengerang ni, kawasan hulu sekali ni, mampu membeli rumah dalam harga sedemikian. Saya nak tegur Kejora, kalau boleh, kalau ia pun nak berniaga, kalau ia pun nak wujudkan usaha sama, janganlah sampai rakyat tempatan ni disisihkan dalam proses pembelian hartanah. Jadi disebabkan perkara inilah saya melihat dengan adanya projek rapid ni, belum lagi projek rapid dah naik 700,000. Rumah kedai dah naik 560,000. Ada projek rapid ni, Tan Sri Yang Dipertua, memang saya jamin kos kehidupan, kos hartanah akan melonjak dengan begitu tinggi. Jadi saya nak timbulkan isu ni kepada menteri yang bertanggungjawab dalam isu Kejora, iaitu Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Apakah tanggungjawab kementerian untuk menjamin dalam pembangunan luar bandar tidak akan diletakkan harga pembangunan hartanah pada harga bandar? Ini bukan Johor Bahru. Ini bukan Seremban. Ini bukan Pulau Pinang. Ini adalah kawasan luar bandar. Mohon celah. Dengan izin, 2 minit macam mana, Tan Sri? Masa yang masa sudah berlalu. Dia jiran saya, Tan Sri. Pendek saja. Tertinggi. Dia pun setujulah harga rumah naik tinggi. Tan Sri, saya pendek saja. Dua perkara. Ahli yang berhormat, saya kata masa sudah lebih. Kalau ahli yang berhormat ingin menghabiskan segala poin, ahli yang berhormat mempunyai hak untuk tidak memberi laluan. Bukan bermakna tidak memberi laluan itu kecut. Itu hak ahli yang berhormat. Tetapi masalah dia, hujah sejam mengasih laluan kepada 4-5 orang, memang tidak cukup masa. Sila golong. Kota Tinggi boleh tanya saya masih minum makan tengah hari nanti. Sebelum akhir Tan Sri, sebelum saya tutup untuk menyokong, saya ingin menyebut tentang kota wanita yang disebutkan oleh Yang Duli Yang Maha Mulia Agong. 30% kerajaan janji dalam isu korporat nak diberi sebagai, kata menteri, persuasion, dipujuk syarikat-syarikat mengambil wanita dalam bidang mempunyai kuasa membuat keputusan. Saya nak tanya Tan Sri Ketua kepada menteri, kenapa tak boleh buatnya undang-undang yang disebut legal quota, gender quota ikut undang-undang. Kalau kita tengok negara-negara contoh Tan Sri,
negara Eropah dia ada undang-undang supaya membantu wanita kerana wanita memerlukan bantuan. Hari ini GLC kerajaan dengan izin government link company tak ada seorang pun perempuan. Nak tunggu saya jadi pengurusi Petronas, saya rasa kiamat pun tak dapat. Masa yang Tan berhormat, Sri Rafidah Aziz, golong yang berhormat. swasta. Kita ada Securities Commission, perempuan. Lepas tu dah tak ada. Lepas tu Governor Bank Negara, seorang perempuan. Tak tahu pun berapa lama. Jadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan juga Yang Berhormat Menteri Wanita. Kalau betul nak tolong Tan Sri sebelum saya duduk, tolonglah dengan ikhlas, wujudkan gender quota, wujudkan undang-undang. Itu saja nak cakap Tan Sri. Saya, rakyat Pengerang, menyokong usul titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada Parlimen yang ke-13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sebelum saya menjemput siapa-siapa, saya ingatkan kembali bahawa kalau banyak yang hendak dihujah itu berhak untuk jangan kasih laluan. Kalau mengasih laluan juga ikut macam Marang tadi. Masa sampai, dia berhenti. Tolong ahli yang berhormat. Sila keluar. Half an hour. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua memberi peluang untuk saya menyertai pembahasan usul menjunjung kasih titah diraja Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin merakamkan kesyukuran saya kepada pengundi Keluang yang telah memilih saya sebagai ahli parlimen dalam PRU yang lalu. Saya ingin membincangkan 4 tajuk dalam ucapan saya, iaitu satu, pendemokrasian sebagai asas national reconciliation. Kedua, masalah-masalah yang dihadapi rakyat Keluang. Ketiga, pengangkutan awam. Dan keempat, GST, cukai perbarangan dan keperkhidmatan. Selepas pilihan raya umum ke-13, kita dengar hujah National Reconciliation atau Rekonsiliasi Nasional yang diwawalkan oleh Perdana Menteri. Menurut Yang Amat Berhormat Pekan dalam sesi soal minggu lepas, National Reconciliation bermakna Pakatan Rakyat mesti terima keputusan PRU ke-13 tanpa pertikaian. Mengikut tafsiran Pekan, Pakatan Rakyat bukan saja dipaksa menerima keputusan PRU itu, tetapi juga mesti terima apa saja yang dilakukan oleh SPR. Baik betul atau salah, baik mengguna dakwa kekal atau tak kekal, baik mengguna kimia atau pewarna makanan, mesti ikut saja apa SPR putuskan. Menurut Pekan juga, satu majlis perundingan perpaduan akan ditubuhkan untuk tujuan National Reconciliation. Sebenarnya, Tan Sri Yang di-Pertua, Parlimenlah medan perundingan di antara kerajaan dan pembangkang. Tidak perlu memandang jauh kepada institusi lain. Kalau Pekan ikhlas tentang perundingan, jadikanlah Parlimen satu-satu institusi yang demokratik. Kalau Pekan berniat melaksanakan National Reconciliation dan bukan National Retaliation, jadikan pendemokrasian atau democratization sebagai asas rekonsiliasi nasional. Demokrasi tidak bererti yang minoriti tunduk kepada kuasa majoriti. Demokrasi bererti yang majoriti menghormati hak minoriti dan mengambil kira pandangan minoriti dalam proses penggubalan undang-undang dan dasar. Malah pada hari ini Barisan Nasional yang sebenarnya kerajaan minoriti dari segi undi popular. Hakikat ini memerlukan Barisan Nasional mentadbir dengan cara perundingan dan bukan seperti kuku besi seolah-olahnya masih mempunyai 91% kerusi seperti selepas PRU tahun 2004. Oleh kerana ramai YB telah dan akan sentuh tentang ketidakadilan proses dan sistem pilihan raya, saya ingin tumpukan perbincangan saya terhadap reformasi Parlimen, reformasi Jabatan Perdana Menteri yang semakin mendominasikan kuasa politik negara dan isu desentralisasi. Untuk reformasi Parlimen, kita boleh mulakan dengan cadangan mengadakan pilihan raya ataupun pemilihan untuk ahli-ahli Dewan Negara. Mereka boleh dipilih secara terus oleh rakyat. Untuk menjayakan usaha ini, saya cadangkan sebuah suruhanjaya diraja ditubuhkan untuk mengkaji cara-cara membaiki sistem pemilihan bagi Dewan Negara. Dewan Negara ada peranan penting sebagai House of Review untuk menyemak keputusan Dewan Rakyat dan juga sebagai House of State yang memelihara kepentingan negeri-negeri dan dalam persekutuan kita. Cadangan kedua, untuk memberi lebih peluang untuk ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka dalam proses penggubalan undang-undang dan dasar
dan juga memberi peluang supaya isu-isu kawasan dirakamkan dalam parlimen dengan tindakan susulan oleh kementerian adalah dicadangkan bahawa parlimen kita memperkenalkan sistem jawatan kuasa utama atau main committee yang diwujudkan ataupun dicipta oleh Parlimen Australia dan diikuti oleh Parlimen UK dengan Westminster Hall. Dalam dua-dua parlimen ini, satu dewan kedua atau second chamber diwujudkan untuk ahli-ahli parlimen membawa isu kawasan dan isu-isu yang tidak memerlukan masa dewan utama ini. Isu-isu yang disuarakan dalam second chamber dikira setanding taraf dengan isu-isu yang disuarakan dalam dewan utama tetapi tidak memerlukan ruang dewan utama. Dengan cara ini, dewan utama parlimen jadi lebih efisien dan semua ahli dapat suarakan isu-isu yang mereka prihatin termasuk isu-isu kawasan masing-masing tanpa memakan masa dewan utama. Dan saya minta kalau boleh Tan Sri take up ataupun menjadikan cadangan ini cadangan yang boleh dilaksanakan oleh Tan Sri dalam penggal ini. Minta laluan? Ya, boleh. Tadi yang berhormat ada menyebut tentang mereformasikan parlimen. Dan baru-baru ini kita ada satu insiden di mana perlantikan 5 orang timbalan menteri sebelum menjadi senator, mengambil sumpah sebagai senator. Bukankah ini satu kesalahan yang cukup besar yang telah dilakukan dalam parlimen Malaysia? Harap yang berhormat boleh beri penjelasan tentang perkara ini. Terima kasih. Yang berhormat keluarga. Ini satu perkara mungkin yang yang hormat kurang sedar adalah tidak elok bagi Dewan Rakyat memberi komen atau menegur apa-apa yang berlaku di rumah sebelah. Mana-mana parlimen mengamalkan begitu. Jadi apa yang berlaku di situ, biarlah berlaku di situ. Tak payah jawab yang berhormat. Okay. Masukkan dalam ucapan saya lah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih YB. Okey. Cadangan ketiga untuk reformasi parlimen, saya cadang bahawa dan ini cadangan Pakatan Rakyat agar jawatan kuasa parlimen yang khusus dan tetap bagi kementerian tertentu ditubuhkan. Ini memastikan pembahasan yang lebih mendalam dan teliti dalam sistem demokrasi berperlembagaan kita. Ahli parlimen dihendaki memberi input dan pengawasan atas badan eksekutif atau kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri. Peranan ahli parlimen telah semakin lama semakin dikurangkan sebab kerajaan Barisan Nasional memfokuskan kuasa dalam tangan Perdana Menteri dan jemaah menterinya. Jawatan kuasa sepatut terdiri daripada ahli parlimen, dua pihak, kerajaan dan pihak pembangkang, dan diberikan peruntukan untuk mengadakan pegawai kajian. Pakatan Rakyat cadang 7 atau 8 jawatan kuasa, dan jawatan kuasa parlimen yang contohnya jawatan kuasa parlimen 1 boleh merangkumi isu kebangsaan dan antarabangsa dan mengawasi JPM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan ini cadangan juga saya harap Tan Sri dan juga ahli-ahli di sebelah sana menyokong supaya kita adakan jawatan kuasa yang untuk meneliti keputusan kerajaan dan untuk scrutinize bajet dan belanjawan kerajaan. Saya juga cadang bahawa pejabat ketua pembangkang perlulah diberi status menteri dengan pegawai-pegawai setaraf, dan juga ahli parlimen diberikan pembantu dan pegawai penyelidik untuk menjadikan parlimen ini lebih berkesan dan lebih bermakna. Juga PAC, House Committee, Privilege Committee, Standing Order Committee diperlukan bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Saya diberitahu, saya dimaklum, tapi I stand corrected. House Committee dah lama tidak bertemu, tidak bermesyuarat. Dan ini salah bagi tradisi kita. Sekurang-kurangnya jawatan kuasa tetap ini perlu bertemu 3 kali setahun.
Untuk reformasi Jabatan Perdana Menteri, saya ingin bangkitkan perkara di mana berlaku ketidakseimbangan di antara JPM dan Parlimen yang sangat ketara. Pada tahun 2013, Parlimen menjadi tonggak demokrasi hanya diperuntukkan 82 juta ringgit saja, sedangkan JPM yang hanya merupakan satu daripada kementerian diperuntukkan sejumlah 14.6 bilion ringgit. Dengan kata lain, peruntukan untuk JPM ialah 180 kali ganda daripada Parlimen. Adakah ini bermakna JPM lebih penting dan lebih besar daripada Parlimen? Saya juga ingin cadang supaya Kabinet ditadbir secara kolektif dan bertanggungjawab kepada Parlimen yang seharusnya memainkan peranan utama dalam pentadbiran. Kebanyakan agensi yang sekarang berpusat di bawah JPM boleh dibahagikan kepada kementerian-kementerian yang lain yang berkaitan. Pertama, JPM tidak perlukan 8 menteri penuh berserta 2 timbalan menteri dan ramai lagi penasihat berpangkat menteri. Menteri di JPM harus dihadkan 3 orang sahaja dan penasihat Perdana Menteri tidak harus berpangkat menteri. Sesiapa yang berpangkat menteri mesti dilantik dari kalangan ahli parlimen Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara dan mesti bertanggungjawab terhadap parlimen. Yang duta-duta yang tidak lagi jadi ahli parlimen tidak harus bertaraf menteri. Kedua, Perdana Menteri dilarang ataupun tidak harus berkhidmat sebagai Menteri Kewangan kerana akan dan sebenarnya telah pun berlaku konflik of interest. Oleh itu, seorang Menteri Kewangan sepenuh masa harus dilantik. Ketiga, Jabatan Peguam Negara harus menjadi kementerian berasingan dengan menteri penuh yang bertanggungjawab kepada Parlimen. Keempat, Suruhanjaya Pilihan Raya secara langsung bertanggungjawab kepada Parlimen dan tidak akan lagi berada di bawah kawal selia Jabatan Perdana Menteri. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia juga seharusnya bertanggungjawab secara langsung kepada Parlimen dan tidak perlu di bawah kawal selia JPM. Parlimen harus ditadbir secara bebas melalui pejabat speaker dan juga pelbagai jawatan kuasa terutamanya House Committee serta bebas dari pihak eksekutif. Biro Perpaduan Awam harus dinaik taraf ke posisi ombudsman dengan peruntukan kewangan yang mencukupi serta dijadikan bertanggungjawab terus kepada Parlimen. Fungsi-fungsi Unit Perancangan Ekonomi EPU dengan pemandu harus disatukan dan pemandu boleh ditutup selepas ini. Pemandu sebenarnya tidak diperlukan. Peranan Unit Pelaksanaan dan Perancangan ICU serta Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu harus dikaji semula. Dan juga Agensi Penguat Kuasa Maritime Malaysia APMM harus diserap ke dalam Kementerian Pertahanan. Tuan Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, ketidakseimbangan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri juga jauh melampau. Jumlah belanjawan semua negeri hanya 7.9% berbanding dengan belanjawan persekutuan pada tahun 2013. Lebih kuasa dan sumber kewangan harus diberikan kepada kerajaan-kerajaan negeri, jika tidak, status Malaysia sebagai persekutuan atau kerajaan federal akan diragui. Saya bimbang nanti ada orang ingat kata sudah menjadi Malayan Union yang baru. Dalam konteks reconciliation, national reconciliation atau rekonsiliasi nasional, sabotaj kerajaan pusat terhadap kerajaan-kerajaan negeri Pakatan Rakyat mesti dihentikan. Contohnya, Jawatan Kuasa Keselamatan Kampung sepatutnya bidang kuasa kerajaan negeri. Tetapi di negeri Pakatan sudah berlaku keadaan one country two system, di mana kerajaan pusat campur tangan dan mewujudkan JKKK pusat untuk lawan JKKK negeri, di mana kos untuk membiayai JKKK pusat mencecat 300 juta ringgit setahun. Sistem penyelaras Barisan Nasional di mana penyelaras Barisan Nasional di kawasan DUN dan Parlimen Pakatan Rakyat ataupun dimenangi oleh Pakatan Rakyat dibayar allowance dengan dana awam dan allowance mereka hampir setanding dengan allowance wakil rakyat harus dihapuskan demi national reconciliation. Dan peruntukan pembangunan kawasan
juga harus diagihkan secara adil kepada semua wakil rakyat termasuk wakil rakyat pembangkang. Sementara itu, semua ahli dewan sudah pasti sedar betapa beratnya tanggungjawab di kawasan masing-masing. Bukan saja ahli parlimen perlu berusaha gigih di peringkat pusat, kita juga perlu menjaga kepentingan rakyat di peringkat kawasan. Jadi, masa sudah tibanya untuk kita adakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan, PBT. Jika ahli majlis kerajaan tempatan dipilih oleh rakyat, mereka boleh selesaikan masalah tempatan lebih berkesan. Tan Sri Yang di-Pertuan, saya diminta oleh rakyat Kluang dan Johor untuk menyuarakan isu-isu yang berikut. Penjelasan. Baik, Yang Amat Speaker, setujukah kalau dikatakan bahawa Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang cukup adil apabila mewujudkan penyelaras-penyelaras bagi kawasan-kawasan yang tidak dimenangi, kerana kita ada jawatan kuasa penyelaras dan DKK yang menyalurkan bantuan daripada kerajaan pusat kepada rakyat secara telus. Terima kasih. Okay, saya nak tanya setuju tak setuju? Tak setuju lah ni, tak payah tanya. Kalau dengar ucapan saya lah, tak berani. Okey, saya tak setuju dengan ucapan saya. Tak adil. Okey, isu jenayah di kawasan Johor dan kawasan Kluang, ramai telah membuat aduan tentang isu kedai mesin judi atau slot machine di seluruh Johor, dan saya minta jawapan ataupun penjelasan daripada Kementerian Dalam Negeri tentang isu slot machine di Johor, terutamanya di kawasan Kluang. Juga kadar jenayah di Kluang dan JB bukan saja persepsi, sebenarnya kadar jenayah di mana-mana tempat di seluruh negara satu realiti. Semalam kita sudah tengok ada menteri kena dan kawan-kawan di sebelah sini pun ramai kena. Saya khususnya saya diminta oleh keluarga Cik Tabilin yang meninggal dunia pada 26 hari bulan Mei 2013 sebab kes ragut di Johor Bahru yang berlaku pada 23 hari bulan Mei 2013 untuk menyuarakan rasa marah mereka dan meminta KDN untuk menjawabkan status yang berlaku. Wanita Tabilin berasal di Palo, kawasan Sembrong, dan dia meninggal dunia. Saya buat lawatan. Saya rasa sedih dan saya nak ingatkan Dewan ini, kes-kes ragut yang melibatkan kematian berlaku tiap-tiap hari, dan saya minta KDN serius lah tentang isu ini. Isu kedua, jalan-jalan di kawasan daerah Kluang yang merangkumi kawasan Parlimen Sembrong dan Simpang Renggam. Banyak jalan di kawasan daerah Kluang tidak ada lampu jalan, dan divider di jalan Batu Pahat adalah amat diperlukan. Ketiga, projek memperluaskan jalan besar Kluang telah dijanji oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak lama. Saya minta Kementerian Kerja Raya berikan tarikh dan jadual kerja dan putiran projek tersebut. Juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri janji pada 26 bulan 3 2011 untuk menaik tarafkan empangan Kahang, tetapi sampai sekarang belum ada progress report. Saya juga diminta oleh guru-guru di Johor untuk meminta Kementerian Pelajaran dan Pengajian Tinggi untuk mengkaji semula sistem pentaksiran berdasar sekolah atau PBS. Ini bukan Parti Bersatu Sabah. Guru-guru kita diperlukan untuk to inspire new generation, untuk memberikan inspirasi dan bukan duduk di depan komputer untuk key in markah dan key in attendance kehadiran murid-murid ini. Guru-guru kita ni bukan technician komputer, tetapi mereka sebagai guru harus dihargai, dan saya minta Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pelajaran dan Pengajian Tinggi mengambil tindakan dan mengkaji semula. Tan Sri Yang di-Pertuan, saya ingin sentuh isu pengangkutan awam.
Saya mengalu-alukan pelantikan YB Sembrong sebagai Menteri Pengangkutan. Sebagai seorang Menteri Kanan yang berpengalaman dalam urusan, adalah diharapkan bahawa YB Sembrong boleh membaikikan keadaan pengangkutan di seluruh negara. Untuk mewujudkan penyelarasan dan penggubalan dasar pengangkutan yang konsisten, saya mencadang supaya Suruhanjaya Pengangkutan Darat Awam SPAD dikeluarkan dari Jabatan Perdana Menteri untuk diletak di bawah kawasalian Kementerian Pengangkutan. Dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Tan Sri Syed Hamid kerana diberikan lanjutan tempoh sebagai pengurusi SPAD untuk 2 tahun. Kementerian Pengangkutan yang merangkumi bidang pengangkutan awam dan di bawah pimpinan seorang Menteri Kanan disaran berusaha untuk menggubah dasar pengangkutan nasional, National Transport Policy, dengan pengangkutan awam sebagai strategi utama secepat mungkin. Malaysia telah menjadi bahan ketawa atau laughing stock kerana kita ada dasar otomotif tetapi tidak ada dasar pengangkutan yang menyeluruh. Kesan buruk kepada mengabaikan dasar pengangkutan yang menyeluruh ialah sistem pengangkutan kita adalah yang paling tidak efisien di rantau ini, manakala kadar kematian jalan raya per capita, kematian per 100,000 population adalah yang paling tinggi di dunia sejak tahun 1996. Saya Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak sentuhkan isu Limo Airport atau Limo KLIA. Saya cadangkan kepada Kementerian Kewangan dan SPAD supaya panjang lagi. Panjang lagi. Lagi 10 minit. 3 isu lagi. Sambung sebelah tengah hari. Terima kasih. 10 menit lagi ya. Hal yang berhormat, mesyuarat kita tangguhkan sehingga jam 2.30 petang nanti. Masih.